Anda akan jumpa cerita iblis tidak mahu sujud kerana dengki. Dan generasi pertama manusia menumpahkan darah kerana dengki adalah anak Nabi Adam alaihi salam, yang kita kenali sebagai Qabil. Ingat ya, penyakit hasad ini dia boleh kena termasuk pada anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan. Bunuh Yusuf. Dengki boleh membawa sampai ke tahap kita bunuh dia atau humban dia tepi jalan. Anak-anak Nabi tidak terpelihara dari hasad dengki, apatah lagi kita yang bukan pun anak ustaz dan ustazah. Jadi nak katanya mak ayah ustaz ustazah bukanlah bermakna mereka boleh melindungi anak-anak daripada hasad dengki. Yang hanya boleh melindungi kita dari perbuatan-perbuatan orang-orang dengki adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda tak tahu siapa musuh anda, tetapi anda bergantung kepada yang maha pakar dengan musuh anda. Jadi insya-Allah dia akan melindungi kita daripada keburukan yang diatur oleh orang-orang yang hasad dengki. Akhir sekali tuan-tuan, Suratul Nas. Menariknya Suratul Nas ini mirip sangat dengan Suratul Fatihah. Kul a'udzu birabbin nas. Allah Ta'ala memulakan dengan perkataan Rabb, Malikin nas, kemudian perkataan Malik, kemudian Ilahin nas. Okey. Rabb artinya apa? Yang mengatur, yang mengatur sesuatu urusan, yang memberi. Contohlah, urus dia memberikan air kepada saya, maka dalam bahasa Arab secara linguistik beliau telah menjalankan tugas Rabbatul Bait, ataupun disebut juga suri rumah, yang memberikan minuman dan makanan, menyediakan minuman dan makanan kepada suami dan anak-anak. Sebab itu perkataan Rabb adalah artinya the giver, yang memberi, yang penuh dengan sifat kasih sayang, kerana tidak boleh nampak ada dalam kesusahan. Maka dia beri dan beri. Jadi bila kita sebut ayat pertama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang memberi pelbagai nikmat kepada manusia. Selesai. Atas dasar apa pemberian ini dibuat? Ar-Rahman Ar-Rahim. Suratul Fatihah. Aku beri bukan hanya kepada orang Islam, aku juga beri kepada semua manusia. Ar-Rahman seluruh manusia, Ar-Rahim akhirat nanti hanya kepada yang beriman. Lepas tu ada perkataan, setiap yang aku beri, aku bukan beri percuma. Aku hitung, aku kira bagaimana kamu mensyukurinya ke tidak. Seseorang diberikan sesuatu, Allah ambil catatan bagaimana respon dia kepada nikmat berkenaan. Dia ucap Alhamdulillah atau dia kufur. Semua respon manusia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi para malaikat. Dan kemana catatan kebaikan dan kejahatan ini akan pergi? Kepada mahsyar. Pengadilan mahkamah Allah dibuka, dan waktu itu raja akan membuat keputusan. Betul kan? Maka Maliki Yaumiddin dihuraikan dalam Malikin Nas. Allah beri bukan percuma. Allah beri nak tengok kamu bersyukur ke tidak. Allah beri macam-macam. Kamu sembah berhala kenapa? Allah beri macam-macam. Kamu sembah manusia kenapa? Jadi Allah beri sebab Allah nak menguji. Kekayaan bukan hanya untuk kita bersyukur pada Allah. Kekayaan juga adalah ujian berat daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala nak tengok, sepatutnya bila aku bagi kamu makin kaya, kamu patut jadi macam Nabi Daud, kamu patut jadi macam Nabi Sulaiman. Tetapi kenapa memilih ikut Qarun? Kenapa memilih ikut Fir'aun? Kalaulah kaya ni segala-galanya, Fir'aun lah yang paling bahagia. Tetapi nak kata apa tadi? Yang paling kaya pun tidak bahagia. Sebab itulah Ibnul Qayyim kata apa tadi?
atas muka bumi tak ada yang lebih kaya melainkan orang yang memiliki dua surah ni. Sebab dia melahirkan kekayaan jiwa. Saya tidak berhajat kepada manusia, saya hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memang minta tolong doktor, saya memang minta tolong orang-orang yang pakar dalam bidang, tetapi kemanapun mereka hanya asbab, kepada Allah musabbab saya mengadu. Ya, kita memang kena tawakal tetapi kena ada ikhtiar. Gitu. Jadi yang ketiga adalah ilah. Setiap yang Allah beri kerana dia Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim, dia hitung, dia kira untuk dibawa pada pengadilan. Tuan-tuan selalu bacakan Alhaakumut Takatsur. Aku beri macam-macam kepada kamu harta, kamu tidak gunakan fi sabilillah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Harta yang aku beri, aku akan tanya kau guna untuk apa. Jadi kita mula gentar kerana Malik akan membuat keputusan berdasarkan kita punya amal. Ada amal ke tidak yang soleh dengan apa yang aku beri. Jadi Malik adalah memutuskan keputusan kepada rakyat, yakni mereka yang dihadirkan di padang mahsyar. Jadi bila kita mula gurau dengan Malik, apa patut kita buat? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah Allah, dan yang disembah ini namanya ilah. Kan cantik susunan tu? Gitu. Jadi tuan-tuan, kita telah mendapat makluman sepintas lalu tentang 3 surah di penghujung Al-Quran. Sebelum saya akhiri, saya mahu berkongsi beberapa hadis yang sahih tentang fadilat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Baina ana akudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika mana aku memimpin kenderaan Nabi dalam sebuah peperangan. Rahilatahu fi ghazwatin, tak tahu perang apa, tetapi dalam satu peperangan Uqbah dia bawa unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wallahu alam mungkin kuda, tetapi kenderaan Nabi. Tiba-tiba masa aku pikul kenderaan Nabi berkenaan, aku pimpin perjalanan Nabi berkenaan, Nabi berkata kepadaku, "Ya Uqbatu, qul." Nabi tiba-tiba berkata, "Wahai Uqbah, katakan." Fastama'tu, maka aku pun mendengar dengan teliti apa Nabi nak kata. Tiba-tiba Nabi berkata, "Ya Uqbah, kul." Wahai Uqbah, katakan olehmu. Maka Uqbah berkata, bila Nabi melakukan sedemikian kali ketiga, maksudnya apa? Uqbah disuruh kata, tapi tak tahu nak kata apa. Sebab Nabi tak kata apa-apa. Nabi hanya suruh kecek, royak, habak. Nabi nak bawa. "Ya Rasulullah, kau tidak sebut apa-apa." "Ma'akul." Fakultu ma'akul. Faqala. Bijak Nabi ni. Dia tidak spoon feeding. Nabi ni pernah dengar tak spoon feeding? Ya, buka muka surat 1, "Saya nak mula mengajar kamu semua ya, bla 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 bla." Itu kadang kita kena mulakan kelas ini dengan provokasi. Ya, sampai pelajar tertanya-tanya, kenapa ni, macam ada benda tak kena je. Kan? Kerana itu yang berlaku kepada Uqbah. Faqala kul huwallahu ahad. Faqara as-surah hatta khatamaha. Nabi membacakan suratul Ikhlas sampai tamat. Thumma qara'a kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Thumma qara'a kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Thumma qala ma ta'awwadha bimithlihinna ahad. Ni yang mahal ni. Ma ta'awwadha bimithlihinna ahad, yang bermaksudnya hadis ini riwayat al-Imam An-Nasa'i, tak ada seorang pun yang berlindung seperti orang yang berlindung dengan ini. Maksudnya apa? Takkan ada seseorang yang boleh mendapat perlindungan sehebat mereka yang meminta perlindungan dengan 3 surah ni.
Takkan ada orang mendapat perlindungan sehebat orang yang meminta perlindungan daripada Allah menerusi surah ini. Tuan-tuan menghadap raja nak minta tolong, dalam istana raja ada protokol tak? Tuan-tuan tak boleh guna bahasa hamba nak minta tolong. Dia tak boleh guna hamba. Dia kena guna perkataan yang sesuai dengan raja, namanya patik. Contohnya, mana boleh anta, anta salah ha. Dia tuanku. Dia membahasakan dirinya beta. Jadi patik yang hina ni, jadi kita ada skrip. Kalau kita tak follow skrip, raja mentafsirkan biadab. Masuk sini tak faham peraturan. Lepas tu harap aku nak tolong macam mana? Jadi inilah protokol. Ni cara nak doa mustajab. Sebelum baca doa tu baca 3 kul. Sebab ini nak kunci masuk istana ni. Ya, kok mana pun kita nak minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh buat ayat kita. Tapi yang paling utama, ikut apa yang telah Allah Taala sediakan ayatnya. Kamu nak minta tolong apa? Aku akan bagi pertolongan. Gunakan saja skrip Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita nak berdoa, sebagai doa para nabi. Sebagai doa para nabi. Kalau kita tak follow doa para nabi, yang tu kadang-kadang kita buat doa kita sendiri yang bukan-bukan. Ya, jadi itu nombor 1. Dan hadis yang terakhir lah, yang terakhir. Kuat benar angguknya tu. Okey, saya tak lama pun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih. Nabi bila nak pergi tidur setiap malam. Ya, hadis Imam Bukhari. Jama'a kaffaihi, ya, dia akan himpunkan kedua-dua tangannya, ya, dia akan himpunkan kedua-dua tangannya, thumma nafatha, ya, lepas membaca 3 kul, Nabi akan meniupkan kepada kedua-dua telapak tangannya dalam bentuk menadah, ya, setelah baginda membaca 3 kul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Okey, kemudian Nabi akan sapu ke seluruh tangannya yang mampu dicapai dan ke seluruh tubuhnya daripada kepala, muka sampai apa yang mampu Nabi capai pada tubuhnya sebanyak 3 kali. Nampak macam tak ada apa-apa kesan, tapi tuan-tuan, tak semua benda boleh nampak dengan mata. Ikut Nabi lah, takkan ikut orang lain. Ya, itu sunnah Nabi dengan 3 kul yang menunjukkan besarnya pertahanan ditawarkan Allah menerusi surah 3 kul. Untuk makluman, ya, kalau tuan-tuan ada buku kompas saya ni, saya bagi tahu dalam buku ini hadis-hadis yang sahih, ya, tentang fadilat surah. Sebab banyak orang reka sendiri fadilat, padahal tak ada pun hadis yang sahih. Yang kedua, dalam buku ni juga saya bagi tahu 3 kul ni adalah sebahagian daripada surah yang bermula dengan kul. Dalam Quran ni ada 5 surah mula dengan kul. Cuba teka lagi 2 surah apa dia, saya bagi hadiah buku ni 10 saat daripada sekarang. Tak adalah yang nak. Suratul Jin dan Suratul Kafirun. Haji sebut Kafirun je, dapat separuh je lah buku saya. Al-Jin, kalau diperhatikan 5 kul ni memang berkisarkan kepada musuh yang kita tak nampak. Suratul Jin, Suratul Kafirun, jin yang kafir, yang mana boleh menimbulkan was-was. Saya akhiri. Ni betul-betul akhir dah ni. Banyak perkataan yang sebenarnya saya tak nak miss, tapi kerana masa kita berhenti dulu. Last kali ni nak tunjukkan betapa B, T-A-D-A-B. Okay, just untuk catat, B yang kedua adalah bertanya faedah. Apa ibarah? Okay, you adalah usahakan hafal. Usahakan hafal supaya tak semua masa kita duk pegang Quran je, biar Quran tu dalam dada. Dan R adalah refleksi,
Maknanya bila kita dah boleh hafal, seharusnya kita makin banyak istighfar, makin banyak zikrullah, ya, melahirkan kehambaan. Tu sepintas lalu tadabbur punya akronim. Tetapi yang saya nak tunjukkan dalam tafsir tuan-tuan, khannas, perkataan khannas ini yang terakhir daripada saya. Apa maksud khannas dalam surah An-Nas? Was-was yang khannas. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as. Ada khannas di situ. Khannas ni sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap nampak, sekejap hilang. Ini sifat bisikan syaitan. Dengar elok-elok. Apa maksud bisikan syaitan yang khannas? Ia bermaksud syaitan bila membisikkan sesuatu untuk melakukan maksiat, syaitan bila bisik dia hilang, dia lontar idea dia hilang. Apa maksud dia? Kita punya masalah memang kita tak nampak langsung syaitan tu. Syaitan pun tahu kalau dia tak hilang, dia bagi idea dan dia stay di situ, Fulan bin Fulan akan perasan ini dari syaitan. Tetapi Allah sebut khannas nak menunjukkan kenapa ramai orang tak sedar yang mereka sedang dihasut syaitan. Sebab syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk tidak menjelaskan idea berkenaan syaitan. Seolah-olah kita rasa kita buat baik, kita rasa kita buat baik, sebenarnya daripada syaitan. Alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, suratul kahfi kita dah baca malam ni. Mereka sangka mereka buat baik, sebenarnya mereka buat kerosakan. Berapa ramai kalangan kita termasuk saya yang merasakan yang kita buat tadi tu baik, sedangkan kalau ditanya kepada orang yang bernama ulama, ia salah. Mengumpat mengeji berapa ramai yang dah jadi tabiat, betul tak? Dia rasa tak ada apa-apa masalah pun. Sebab syaitan menghilangkan diri, menyebabkan Fulan bin Fulan tak rasa ini daripada syaitan. Seolah-olah tak ada apa. Sedangkan syaitan datang kepadanya memberikan idea, why not? Why not? Why not kau dekati wanita itu? Why not kau lihat lama-lama wanita itu? Why not kau sentuh wanita itu? Orang yang memahami ini adalah syaitan adalah orang beriman. Tetapi syaitan faham, lalu dia melakukan khannas. Dia menghilangkan diri. Maksud ayat ini adalah nak katanya syaitan bukan sekadar akan memberikan idea untuk melakukan maksiat, dia akan cuba sedaya upaya delete daripada kredit idea ini kepada dia. Dia akan cuba sedaya upaya melupakan kepada manusia, anak-anak Adam ini sebenarnya ini daripada syaitan. Maknanya hidup kita ni bukan bermusuh dengan syaitan, bermusuh dengan orang. Kita hidup bermusuh dengan orang. Sikit-sikit nak gaduh dengan orang ni, sikit-sikit nak gaduh dengan orang ni. Kita lupa sebenarnya musuh paling utama ibarat apa yang disebut oleh Nabi Yaqub kepada anaknya. Musuh yang paling utama adalah syaitan. Tapi kita hidup dalam keadaan tak tahu sebenarnya musuh utama kita adalah syaitan. Jadi tuan-tuan, setiap kalimah di dalam Al-Quran sangat ajaib kalaulah kita boleh ada masa memahami tafsiran dan melakukan tadabbur ke atasnya. Moga-moga Allah rezekikan pertemuan di masa akan datang.